Okey, Assalamualaikum Tuan Haji. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Tuan kerana sudi menerima temu bual ini. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya kepada Tuan. Nama saya Rosmona Liza binti Ahmad, merupakan seorang guru matematik di Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu Gombak, Selangor. Sekarang saya telah menyambungkan pengajian di Universiti Teknologi Malaysia bagi program Dr. Falsafah dalam bidang pendidikan matematik. Temu bual ini bagi memenuhi keperluan tugas kedua saya dalam kursus dinamika kepimpinan, iaitu kursus wajib universiti. Sebelum saya meneruskan sesi temu bual yang tajuknya adalah cabaran kepimpinan, yang saya sedia maklum Tuan adalah salah seorang ikon Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini, yang mana kepimpinan Tuan sangat-sangat dipandang, dan boleh ke Tuan terangkan sedikit sebanyak tentang diri Tuan dan latar belakang kerjaya Tuan untuk permulaan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Ros kerana memilih saya untuk ditemu bual. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kerana menyambut cabaran untuk menyambung pelajaran, khususnya dalam bidang matematik ini. Kurang guru-guru kita dari sekolah rendah ni, sebab peningkatan pendidikan matematik di sekolah rendah ni perlu ada pakar supaya peringkat awal pendidikan di sekolah rendah murid-murid seronok untuk belajar matematik kalau kaedah pembelajaran itu lebih mudah dipahami oleh murid-murid. Saya Haji Muhammad Rashid Mian. Sekarang ini adalah pesara kerajaan, baru 6 bulan bersara. Dari tugasan terakhir saya sebagai Ketua Penolong Pengarah Kanan unit dasar bahagian sukan kurikulum dan kesenian. Saya mula bertugas sebagai seorang guru pada tahun 1985 selepas menamatkan pengajian di Mata Al-Quran Sultan Abdul Alim Sungai Petani, Kedah. Seterusnya saya ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Bukit Kemandul, sekolah asli. Saya pemimpin pelajar. Bila ditempatkan sekolah asli rasa macam dianaktirikan, tetapi sebenarnya banyak ilmu baru yang saya dapat kerana suasana pembelajaran bilik darjah di sekolah orang asli itu sama dengan sekolah kebangsaan. Selepas 4 tahun mengajar di sekolah asli di Sekolah Kebangsaan Bukit Kemandul, Kelang, saya bertugas di sekolah Bukit Kuda, Kelang, dan seterusnya. Dari sana saya mencabar diri saya untuk mengambil peperiksaan STPM kerana mata perguruan tu saya lulus SPM saja. Saya ambil STPM kelas malam. Kali kedua percubaan saya dapat full cert dan saya mohon ke universiti dan sambung belajar di UPM dalam bidang pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Dan saya mula bertugas di Sekolah Menengah di Syah, pada semula di Sekolah Menengah di Syah Kapar sebagai guru bahasa Melayu. Dan di samping mungkin semasa bertugas di sekolah rendah dulu adalah tugasan-tugasan yang kita buat itu telah dilihat oleh pengetua, maka diberikan tugasan menjaga disiplin, ya, sesuai dengan masters yang saya buat ialah pengurusan disiplin. Kemudian selepas itu kerana beberapa tugasan yang diberikan sebagai seorang guru, seperti Puan Ros juga dulu di sekolah tapi diberi tugasan oleh jabatan dan kementerian, saya dipanggil bertugas di JPN sebagai pegawai pinjaman. Selama 3 tahun di JPN Selangor, saya diberikan tugasan membangunkan pusat kurikulum di Sungai Tekali, Pulau Langat, Selangor, dan seterusnya membangunkan kedai remaja sekolah di Jabatan Pendidikan Selangor. Dari sana saya melaksanakan tugas-tugasan saya dan berlakunya kekosongan di kementerian kerana pegawai menyambung pelajaran. Saya dipanggil bertugas di KPM mulai 1 April 2001 di bahagian sekolah KPM untuk menguruskan pasukan badan beruniform. Inilah sejarah awal tugasan saya di bagaimana saya berkhidmat di KPM. Di KPM saya bertugas selama 18 tahun daripada 2001 hingga 2020. Bulan Julai 2020 saya menamatkan perkhidmatan. Dari sana saya bertugas dari grade 41 sampai grade 54. Jurusan tak sempat lah sebab 54 tu pun sempat dalam masa 2 tahun saja. Jadi inilah tugasan yang diberikan kepada saya. Banyak cabaran-cabaran yang saya hadapi lah
Sebelum itulah latar belakang saya, Puan Ros, untuk soalan pertama dari Puan Ros. Okey, terima kasih Tuan Haji. Sungguh jelas maklumat yang diberikan tentang diri Tuan dan latar belakang kerjaya Tuan. Seterusnya boleh Tuan ceritakan pengalaman sebagai ketua sepanjang perkhidmatan Tuan. Di Kementerian Pendidikan, tugasan saya yang pertama ialah menguruskan pasukan badan beruniform. Pasukan badan beruniform ini terdiri daripada pasukan badan kerajaan, badan bukan kerajaan dan NGO. Kalau badan kerajaan contohnya Kadet Bersatu Malaysia, Darat, Kadet Polis, Kadet Angkatan Tahanan Awam dan sebagainya. Ini memerlukan kita berhubung dengan pihak lain di kementerian lain. Begitu juga dengan NGO seperti Pengakap Pandu Puteri Islam dan sebagainya. Begitu juga dengan badan-badan lain. Di mana kita mesti berhadapan pada masa itu saya pegawai bawahan lah. Belum jadi ketua lagi lah. Jadi kita menguruskan perkara ini dengan badan-badan lain yang memerlukan kita ada pengetahuan kepada badan-badan tersebut. Khususnya kalau Angkatan Tentera, dia punya susun atur chain of command dari Angkatan Tentera, Polis, Tentera Darat, Laut, Udara dan sebagainya. Yang itu kita mesti menguasai. Begitu juga dengan Kadet Polis dan sebagainya. Jadi sebagai pegawai major, gas officer yang melaksanakan program-program ini, pengetahuan kita kena banyak lah. Jadi dari sana bila saya diberikan tugasan ini, saya kena mengkaji dan mengetahui apakah badan itu. Contohnya Kadet Polis bila ditubuhkan, akta kadet tahun berapa, Kadet Tentera Darat, APM dan sebagainya. Di samping dalam tempoh tugasan saya 18 tahun itu, saya sempat menubuhkan kadet penjara atau kadet koreksional, kadet JPJ. Ini antara dua kadet yang ditubuhkan semasa saya bertugas jadi pegawai meja dan juga KPP, Ketua Penolong Pengarah dan Ketua Penolong Kanan di kementerian. Jadi tugasan-tugasan ini perlulah kita gali, atau ilmu-ilmu ni kita perlu gali, baca dan faham, dan kita berbincang dengan atasan kita. Kaedah saya diajar oleh pegawai saya, pegawai kanan saya, Cik Amran, Tuan Haji Anwar, arwah Datuk pengarah saya. Saya bertugas di kementerian ada lebih 14 orang pengarah. Jadi mereka menunjukkan cara macam mana membimbing saya untuk menjadi seorang ketua. Alhamdulillah, saya ikut semua arahan-arahan dan saya dicabar untuk membuat beberapa perkara lah yang rasanya pada masa itu bukan pegawai DG41 yang buat, ya. Jadi dalam melaksanakan tugasan ini sebagai seorang ketua, selepas beberapa tahun, lebih kurang selepas saya naik negeri 48, saya ditugaskan sebagai KPP. Saya KPP Pasukan Badan Uniform dan Kelab Persatuan, lebih kepada KPP pengurusan kurikulum lah, di mana saya terdapat 8 orang pegawai bawahan saya yang saya urus lah sebagai seorang KPP. Jadi untuk melaksanakan tugas dengan ada orang bawahan, dan kita bermula dari orang bawahan, jadi ini adalah satu pengalaman yang menarik sebab semua kerja-kerja orang bawahan yang di bawah kita itu kita telah buat, ya. Sebab bermula dengan saya menjadi penolong pengarah pinjaman di Jabatan Pendidikan Selangor. Bos saya ialah KPP DJPN Selangor 1. Kemudian saya second bos saya ialah di Kementerian Pendidikan, bahagian sekolah masa itu, unit co-curriculum. Jadi program-program yang kita laksanakan di peringkat kebangsaan dan peringkat negeri adalah base kepada apa perancangan di peringkat kementerian. Jadi change of command-nya dari KPM kepada JPN dan kepada pegawai bertugas. Jadi kepada bertugas di JPN Selangor, kita ada 9 daerah pada masa itu. Sekarang 10, sekarang 9 daerah. Dulu 9 daerah. Jadi kita kena berinteraksi dengan rakan-rakan kita yang boleh dikatakan bawahan kita di peringkat daerah. Jadi yang itu kita kena membawa diri kita sebagai pemimpin. Satu ketika kita adalah bawahan di KPM, di JPN kita adalah atasan di KPM, dengan tidak merujuk kepada pengarah lah. Pengarah itu sebagai ketua utama, tapi kita adalah ketua di dalam unit kita, ya. Yang ini kita laksanakan. Jadi dengan
pegawai baru masuk, saya kira pegawai baru lah. Saya dapat bawahan saya yang bijak-bijak. Maksudnya 9 orang pegawai co-curriculum di Departemen Pendidikan Daerah daripada Kuala Selangor, Hulu Selangor sampai ke Sepang, semua orang lama yang menguruskan co-curriculum. Jadi saya masuk pegawai baru yang banyak tak tahu lah. Jadi peringkat awal saya belajar daripada bawahan saya. Jadi tak perlu malu lah, sebagai ketua kita belajar. Kita masuk ke tempat baru, banyak benda yang kita kena belajar. Jadi saya belajar berbagai term dan sebagainya, membaca surat ikhtisas, membaca surat siaran, akta-akta pelajaran dan sebagainya. Kita belajar untuk menguruskan co-curriculum sebagai pemimpin co-curriculum di JPN dan di KPM. Di sinilah mencabar kita kesabaran dan khususnya dan kefahaman kita. Sebab mungkin peraturan atau akta atau surat berkeliling kita baca, kefahaman kita lain, tetapi maksud surat itu berbeza. Sebab itu kita tengok kat sekolah, kadang-kadang sekolah melaksanakan arahan dari kementerian tu tak tepat kerana kefahaman tentang surat berkeliling ikhtisas itu. Kan surat berkeliling ikhtisas dikeluar oleh kementerian dan dipanjangkan oleh jabatan kepada sekolah untuk dilaksanakan. Kadang-kadang pelaksanaan itu dia berlaku tidak seperti apa yang dikendaki oleh kementerian. Sebab itu dalam co-curriculum kami punya perancangan ialah bila mengadakan sesuatu peraturan yang baru, kita mestilah menyampaikannya kepada grassroots, khususnya kepada pelaksana tu. Adakah yang dikendaki oleh kementerian itu sama seperti apa yang dilaksanakan oleh pelaksana, khususnya cikgu-cikgu kita di sekolah. Contohnya lah PAJSK, Tasrah Aktiviti Jasmani Sukan dan Co-curriculum. Surat siaran dah ada, kita dah keluarkan, dah sampai ke sekolah, sekolah laksana. Tapi bila pihak Nazir datang ke sekolah, banyak beberapa perkara yang tidak dipatuhi. Itu kerana kita tidak boleh salahkan pihak sekolah. Sebagai pemimpin di kementerian dan jabatan, kita mesti melihat di mana lumpang dan ruang kita melaksanakan program kita tu tidak difahami oleh pihak pelaksana. Sebab itu kita ada mesyuarat penjelasan atau penerangan atau taklimat penerangan di semua peringkat supaya semua faham, daripada JPN pengarah kepada PPD kepada pengetua atau guru besar yang memahami kehendak sesuatu arahan daripada KPM itu. Ini antara kita punya cabaran kuat lah sebagai seorang pemimpin di KPM supaya dipahami. Jadi untuk menjadikan kita berpengetahuan, kita banyak buat paperwork dan juga kertas-kertas cadangan untuk dibentangkan mesyuarat keputusan tertinggi, dan juga kita kena membaca banyak tentang peraturan dasar dan sebagainya berkaitan. Contohnya lah sekarang kita menghadapi PKP dan banyak surat-surat siaran, banyak peraturan-peraturan baru berkaitan dengan pembelajaran melalui online seperti yang kita buat sekarang ni berlaku. Adakah difahami oleh semua guru dan adakah dicapai oleh semua murid? Sebab saya ada anak saya seorang ambil PSM, itu sebab komputer saya memang digunakan untuk online kelas dan sebagainya. Jadi adakah kaedah yang dicadangkan oleh KPM ni menepati kehendak semua pihak di sekolah, guru-guru? Adakah kemudahan seperti Puan Ros ni, ada kemudahan internet, komputer semua di sekolah, di rumah dan sebagainya? Dan adakah semua guru kita ada perkara ini? Jadi sebagai seorang ketua, perancangan kena ada, ilmu pengetahuan tentu dan sudah tentu perancangan kita, dan bagaimana kita nak menyampaikan maaf Tuan, suara tak dengar. Mungkin ada tertekan ke mana? Okey, Tuan dah dengar dah? Dah. Okey dah. Boleh. Saya tengah rancak dengar Tuan tadi cakap pasal cabaran, dah masuk dah semua, tiba-tiba boleh senyap pula. Okey, tak apa, sekarang ni Tuan boleh sambungkan saja tentang apa cabaran yang Tuan katakan tadi sebagai seorang pemimpin
Ada tuan nak sambungkan lagi? Boleh tuan sambungkan saja. Bila kita kerja di kementerian, cabaran utamanya ialah kita melaksanakan tugas yang kita rancangkan di kementerian atas keperluan perancangan dan kehendak guru-guru dan murid-murid di sekolah. Cabaran utamanya ialah bagaimana kita nak menyampaikannya di peringkat sekolah. Klien kita ialah murid dan guru di sekolah. PPD, JPN adalah kita punya rakan kongsi untuk sebagai penyampai. Baiklah. Semasa saya di Selangor, saya ada rakan kongsi saya, iaitu bawahan saya, 9 orang pegawai di JPN, di PPD, yang akan melaksanakan program lanjutan yang kita rancangkan untuk peringkat kebangsaan di KPM, tetapi kita sambung aktiviti di peringkat PPD. Contohnya, kita buat perkhemahan KRS peringkat kebangsaan sebelum kita buat pergi menghantar pasukan Negeri Selangor atau negeri lain ke kebangsaan. Kita adakan perkhemahan KRS peringkat negeri Selangor. Jadi sebelum itu kita adakan di peringkat daerah. Jadi untuk memilih pasukan Selangor, sama ada sukan ke kurikulum dan sebagainya, kita ada pemilihan di peringkat daerah. Di daerah kita ada pemilihan peringkat negeri. Dari sini baru kita form team untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi semua peraturan-peraturan pertandingan, pertandingan perkhemahan, pertandingan apa yang kita buat semua tu mestilah jelas sampai kepada pelaksana. Sebab nanti bila mereka masuk bertanding di peringkat kebangsaan, mestilah peraturan itu sama. Jadi mereka tidak nanti kalah kerana salah peraturan. Ini kesilapan pegawai. Yang ini kita kena fahamkan pegawai kita di peringkat daerah. Begitu juga semasa dari kementerian, saya ada 16 negeri, termasuk wilayah persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan. 16 negeri ini yang akan membawa tim peringkat kebangsaan. Jadi cabaran kita mesti memahamkan rakan-rakan kita sebagai pelaksana peringkat negeri dan peringkat daerah itu mesti jelas. Dia bermula dengan kertas kerja, penerangan tentang kertas kerja, perancangan tentang aktiviti, dan apakah isi aktiviti yang dilaksanakan, dan apakah peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi, dan do and don'ts yang perlu dia buat supaya dia ikut apa semua arahan kita. Jadi bila sampai ke kementerian ke peringkat kebangsaan nanti, kehadiran pasukan-pasukan ini bersedia untuk bertanding, bersedia untuk menghadiri perkemahan dan sebagainya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di sini sebagai pemimpin kita tak boleh menggunakan autokratik punya pendekatan sahaja. Kita boleh gunakan mula-mula dengan diplomasi, dengan kita menggaya demokrasi, minta mereka beri pandangan apa yang sesuai. Sebab itu dalam perancangan saya di kementerian saya menjadi KPP, Pasukan Badan Uniform dan Kelab Persatuan, aktiviti yang berkaitan dengan uniform yang kita nak cadangkan, kita adakan mesyuarat setahun 4 kali untuk pembentangan, dan mereka jelaskan apa yang mereka hadapi pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang ini kita bincang, lepas tu baru kita buat keputusan bersama. Bila kita tak ada keputusan, baru kita gunakan autocratic style. Tapi peringkat awal kita pakai demokrasi perbincangan. Tetapi untuk memilih aktiviti, kita tengok dari segi kesesuaian dan kemampuan kewangan kementerian. Peringkat awal dulu saya diberikan peruntukan yang agak banyak lah untuk melaksanakan aktiviti pasukan badan uniform. Jadi kita menggunakan semaksimum mungkin duit yang ada itu untuk sampai kepada murid-murid dan mereka boleh datang untuk melaksanakan aktiviti di peringkat kebangsaan. Dan kita buat rotation, semua negeri berpeluang menjadi tuan rumah untuk melaksanakan aktiviti kebangsaan. Jadi ini kita melatih guru-guru kita peringkat sekolah, di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan supaya bagaimana mengurus aktiviti co-curriculum seperti apa yang ada co-curriculum di sekolah, lanjutannya di peringkat daerah, di peringkat negeri dan peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Jadi guru-guru nampak apa yang dia buat di sekolah tu rupanya ada kesinambungan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, antarabangsa. Jadi pembelajaran dalam bilik darjah bukan semestinya pengetahuan dalam bilik darjah itu sendiri, tetapi co-curriculum ini sebagai pelengkap daripada kurikulum. Seperti dalam kita punya kurikulum kebangsaan mengatakan co-curriculum ini pelengkap sebagai aktiviti kurikulum. Apa pelengkap dia? Contoh, sebagai kita outdoor people, okey? Contohnya kita buat Flying Fox. Biasanya murid-murid kita melompat itu dari Flying Fox tu seronkan melompat kerana kegayatan mereka. Tetapi kita lupa
Dalam Flying Fox itu kita boleh ajar sains dan cosine, tangent dan sebagainya dari pembelajaran matematik. Lagi curam sudut dia, lagi laju pergerakan. Di sini kita ada geseran kan. Tetapi lagi landai tali yang kita susun itu, maka pergerakannya lebih perlahan. Jadi di sinilah kita aplikasi matematik dalam aktiviti co-curriculum. Tetapi adakah guru-guru kita menerangkan aplikasi matematik itu dalam co-curriculum? Begitu juga dalam biologi, chemistry yang kita buat macam masakan hutan dan sebagainya, bagaimana kita menjaga ekologi dan sebagainya. Ini yang kita nak sampaikan bahawa co-curriculum itu bukan satu suka main-mainnya, ada pengertiannya. Sebab itu dalam kurikulum kebangsaan dijelaskan kurikulum kebangsaan ialah kurikulum dan co-curriculum, tak ada lain disebut. Bila sebab co-curriculum ada 3 aktiviti utama yang dicatatkan dalam Kelin Ikhtisas 1985, 185, iaitu unit uniform, kelab sultan, sukan permainan. Jadi ini 3 lah tunjang utama di sekolah untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum. Jadi sebagai pemimpin, pengetua, guru-guru di sekolah kena faham ini. Kenapa nak buat? Jadi pernah saya ditanya, kami guru akademik, kenapa nak ajar co-curriculum? Sebab kurikulum kebangsaan mengatakan kurikulum dan co-curriculum. Ini bermakna pembelajaran co-curriculum itu mesti diajar bersama kurikulum. Maksudnya kalau kurikulum itu 90 markah yang kita berikan markah murid-murid masuk ke universiti, 10 markah kurikulum masuk ke universiti diberi oleh kelulusan kabinet pada 23 November 2005, maka bagaimana kita nak realisasikan yang kabinet itu dah bagi dah. Datuk Hishamuddin Tun Hussein telah membawa paper ini ke kabinet, diluluskan. Untuk pertama kalinya pada tahun 2005, co-curriculum itu diterima 10% untuk masuk ke universiti, dibawa oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Maka kita kena realisasikan bagaimana kita nak mentaksir aktiviti koko dan masalah kita nak laksanakan aktiviti co-curriculum di sekolah. Dari cabarannya sebagai pegawai, jadi pegawai dan juga KBP untuk menerangkan bagaimana rumusan pelaksanaan itu berlaku di sekolah, berlaku di PPD, berlaku di daerah, dan akhirnya markah akhir yang didapati. Saya menguruskannya selama lebih pada 18 tahun markah co-curriculum ini. 15 tahun. Kita mula markah co-curriculum tahun 2005. Maka realisasinya kita dapat markah 10% itu untuk dihantar kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk kemasukan ke universiti. Jadi ini change of command ini mesti jelas, dan pihak kementerian mestilah mendengar aduan dari pihak bawahan. Apakah kekurangan kita? Kadang-kadang kita bila duduk di atas ni kita tak boleh terima komen, Poros ya. Bila ada komen, ada hantar surat dan sebagainya, kita terus salahkan orang yang hantar salah tadi. Saya di kementerian memang saya pegawai dasar 2 tahun 18 sampai 2020 sebelum saya bersara, 2018 sampai 2020 saya yang menguruskan aduan-aduan ini. Bila tengok aduan tu ada tak kebenarannya? Kadang-kadang kalau kita tengok Perkeliling 185 itu ada mengatakan pengetua atau guru besar mestilah memberikan ilmu kepada guru-guru di sekolah tentang pengurusan kurikulum. Adakah ini berlaku? Jadi kalau bila cikgu-cikgu tu bertanya, tak tahu dan sebagainya, sebab itu ada pertanyaan, kenapa kami kena mengajar co-curriculum? Sebab mereka tak faham bahawa guru itu adalah pengurus akademik dan pengurus guru-guru co-curriculum di sekolah. Tak perlu, sepatutnya tak ada soalan kenapa kami kena mengajar co-curriculum, kan? Tapi kerana cikgu itu tak faham, kita jangan salahkan dia sebab dia tak faham, tak ada penerangan. Kalau ada penerangan, tak faham juga, itu memang malas lah. Tapi kalau ini, sebab itu kita kena jelas sebagai pemimpin ni, apa kehendak klien kita, murid-murid sekolah, dan pembantu klien kita ialah guru-guru kat sekolah, dan bagaimana rakan-rakan kita di sekolah, di jabatan untuk bantu cikgu di sekolah, ya. Saya ibu di pejabat Pak Lus ya. Kalau hari Jumaat tu saya beritahu staf saya, perempuan khususnya AKP saya, masuk 2.45 tu start kerja. Bukannya 2.45 tu baru nak pergi sembahyang Zuhur. Perempuan kan Jumaat dia pergi shopping kan. 2.45 masuk tu baru nak pergi sembahyang Zuhur, baru nak buat pembersihan diri. No. That 2.45 is time kita mesti mula kerja. Kalau awal daripada tu, alhamdulillah lah. Ini yang saya tetapkan di pejabat saya, staf-staf saya. Rehat, tapi waktu yang ditetapkan untuk kita bekerja, mula bekerja. Bukan masa tu
saya nak pergi semayang dan sebagainya, itu memang kena marah. Jadi dari segi pengurusan itu, tentang pengetahuan saya tentang co-curriculum ini, saya sebenarnya kalau saya menggunakan kata terjebak tu, mungkin jugalah. Bila pada tahun 2004 kita ada perjumpaan pegawai-pegawai co-curriculum dengan Datuk Isamuddin Tun Hussein, maka saya ada buat paper PowerPoint diarahkan oleh pengarah saya, Datuk Salih Hussein masa tu, buat pembentangan. Lepas tu temu ramah terus dengan bercakap terus dengan Datuk Seri Isamuddin Tun Hussein, Menteri Pendidikan pada masa itu, tentang peruntukan co-curriculum dan sebagainya, tentang pelaksanaan co-curriculum dan sebagainya. Jadi bila kita dah bentang kan, jadi saya diarahkan oleh pengarah masa tu, pengarah Datuk Seri Isamuddin minta buat memorandum. Saya dan Tuan Haji Anwar, kami berdua diarahkan buat satu memorandum co-curriculum. 2005 siap, selama setahun kami siapkan memorandum tu. Maka kita dapat peruntukan co-curriculum di sekolah RM10 untuk menengah dan RM8 itu rendah. Sukan RM8 menengah, RM6 rendah. Jadi dari kertas itulah kita dapat peruntukan-peruntukan itu. Jadi dari sana saya menambah pengalaman saya kerana menyiapkan paper itu selama setahun, naik turun di Kementerian Pendidikan, di pengurusan tertinggi, dan akhirnya paper kabinet bukan senang nak bawa ya, dan akhirnya diluluskan oleh kabinet. Itu rasanya satu tugasan saya yang maksimal yang saya dapat, dan kepuasannya sampai ke hari ini kerana pengetahuan saya menguruskan dasar co-curriculum itu masih lekat walaupun saya dah bersara, tentang peraturan-peraturan dan kehendak-kehendak kementerian berkaitan dengan pengurusan co-curriculum. Ya, Pak Ros. Okey, terima kasih Tuan. Sebenarnya banyak dah telah Tuan kongsikan pengalaman, cabaran dan gaya kepimpinan sekali Tuan Pukul. Sebenarnya benda-benda tu memang saya nak tanya, dan sebenarnya bila saya dapat info tentang apa yang Tuan kongsikan tentang memorandum yang dihantar ke kabinet, maknanya selepas ini lagi banyak benda yang saya akan korek daripada Tuan lah, jika sebab dalam bidang kami di sini pun kami memerlukan bimbingan seperti itu. Jadi tak apa, selepas ni mungkin boleh lagi Tuan berkelapangan untuk kita temu bual lagi ke, dan untuk yang ini secara keseluruhannya boleh, kalau tidak keberatan, Tuan kongsikan apakah anugerah-anugerah yang Tuan telah perolehi sepanjang kepimpinan dalam kerjaya Tuan. Baiklah Pak Ros. Antara kejayaan yang saya dapatlah daripada tugasan saya sebagai seorang guru, penolong pengarah di JPN Selangor zaman, dan penolong pengarah di kementerian, dan ketua penolong pengarah dan ketua penolong kanan di 4 bahagian yang saya bertugas, iaitu bermula dengan bahagian sekolah daripada 2001 sampai 2012, diikuti dengan bahagian sukan, seni dan co-curriculum daripada 2012 hingga 2014. Seterusnya kementerian bahagian kami dia berkembang. Maka 2014-2018 bahagian co-curriculum dan kesenian. Seterusnya bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian. Jadi sebenarnya walaupun 4 bahagian, kursi yang saya duduk itu adalah satu kursi daripada grade 41 sampai 54. Baiklah, antara kejayaan yang saya dapat ialah anugerah besar yang paling saya dapat ialah kerana saya melaksanakan menguruskan persembahan Hari Kemerdekaan, ya, selama lebih 18 tahun. Saya buatlah, bermula daripada tepi padang sebagai pelengkap pegawai dari kementerian, seterusnya menginjak ke tengah gelanggang bersama rakan-rakan, dan akhirnya mengetuai persembahan padang di kementerian mewakili pihak KPM. Walaupun kita pegawai kecil saja berhadapan dengan pegawai di JPM, tetapi kerana sokongan dari rakan-rakan di sekolah, jabatan dan PPD yang itu amat baik, daripada khususnya daripada di Selangor, JPN Selangor, JPN Wilayah Sultan Kuala Lumpur, kalau boleh saya sebutkan di JPN Selangor, Cik Sazali, Puan Siti Dewi, Puan Rosli di sekolah, ya, ramai rakan-rakan kita yang menolongnya. Seterusnya di JPWP Kuala Lumpur, Tuan Haji Nur Azmi Baba,
dan rakan-rakan dia di sana, dan kemudian di Putrajaya, Cik Naim dan rakan-rakan dia di sini, antara bagaimana kita bekerjasama. Dan akhirnya pada 2010 ada satu tugasan yang diberikan saya dalam masa 1 minggu. Jadi JPM minta saya laksanakan tugasan ini. Maka saya bersama Cik Basrin di JPN Selangor, Cik Azmi dan Cik Zazali masa di PPD Petaling, kita melaksanakan satu program besar yang dihadiri oleh program ini untuk PM pada masa itu Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka selepas itu saya dianugerahkan pingat Kesatria Mangkunegara. Saya pun tak sangka lah saya boleh dapat pingat ini, kerana pada masa itu grade saya 44. Pingat ini khususnya kepada pegawai 48 ke atas. Mungkin jasa saya itu yang diberikan. Saya dicadangkan nama oleh pihak JPM sendiri kepada urustia penerima pingat, tidak daripada KPM. Dan saya dapat tu, pengarah saya pun terkejut jugalah, sebab saya dapat pingat tu tanpa pengetahuan KPM, khususnya ketua pengarah dan juga pengarah bahagian. Sebelum itu pada 2005 saya dapat bintang khidmat terpuji daripada Kerajaan Negeri Melaka, kerana saya ada membantu pihak Kerajaan Negeri Melaka khususnya menyusun kehadiran murid-murid sekolah, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan aktiviti Pasca Badan Uniform melibatkan murid-murid perempuan, pada puteri-puteri Islam yang ramai buat kat sana. Maka saya dianugerahkan pingat bintang khidmat terpuji kelas pertama Melaka. Di samping itu saya mendapat beberapa pingat daripada pengakap, ada 4 pingat dari pengakap. Kemudian saya dapat pingat cemerlang bomba khusus untuk pegawai bukan anggota lah, maksudnya masa saya dapat tu saya pegawai daripada TV3 dan RTM, kami 3 orang je dapat. Pingat cemerlang bomba ni pingat tertinggi untuk bukan anggota yang diberikan kepada orang awam yang membantu perkembangan kadet bomba. Seterusnya 2006 saya dapat khidmat bakti APM, Pakatan Pertahanan Awam. Masa tu kereta awam dia bagi saya, antara pegawai-pegawai bukan anggota yang dapat lah. Dalam tempoh itu juga saya mendapat beberapa sijil penghargaan daripada KBS, daripada badan-badan berkanun, badan-badan yang saya memberikan khidmat pada mereka untuk memberikan pandangan dari segi dasar dan khususnya melaksanakan apakah aktiviti yang perlu dilaksanakan, do and don'ts untuk melibatkan murid sekolah. Yang ini biasanya orang awam tak reti bila budak-budak kita nak terlibat. Jadi sebagai guru di peringkat bawahan, sebagai pegawai di kementerian, untuk menerima sesuatu program yang diminta, mestilah kita memberikan. Contohnya Puan Rosman terlibat macam Hari Kemerdekaan, untuk bawa murid 30 hari keluar tanpa belajar kan, untuk latihan persembahan Hari Kemerdekaan. Itu semua kena kita jelaskan untuk dapatkan makan, minum dan sebagainya. Itu yang kita kena ada perancangan. Sebab di sini saya sebagai orang tengah yang perlu berhadapan dengan Jabatan Perdana Menteri dan juga pengurusan tertinggi KPM, khususnya KSU, yang saya kena bentang pada KSU dan ketua pengarah apakah keterlibatan kita. Jadi dari situ saya juga mendapat APC selama 4 kali daripada sekolah saya tak dapat. Masa tu saya masih lagi di bawah belum sah jawatan kan. Saya dapat di JPN di bahagian-bahagian 4 kali saya dapat, dan yang paling tinggi saya dapat ialah pegawai cemerlang, kenaikan 48 ke 52 lah. Jadi dapat singkatan sepatutnya daripada 48 pergi 52, 6 tahun kan, tetapi saya buat 3 tahun saja kerana saya lulus terbuka untuk pegawai cemerlang, dan di beberapa pertanyaan dari segi dasar, pengurusan dan sebagainya, yang itu saya dapat lah. Di samping beberapa anugerah lain lah. Yang terakhir saya dapat, tapi saya belum terima lagi, pada bulan 12 lagi saya dapat surat daripada pengakap Pulau Pinang memberikan pingat kedua tertinggi, kelas tertinggi lah untuk bukan anggota, bukan pegawai pengakap. InsyaAllah bulan 3 ni saya akan terima sijil tersebut daripada pengakap Pulau Pinang, Ketua Menteri Pulau Pinang lah. Kalaupun bukan TYT Pulau Pinang yang akan baginya, ya. Jadi ini antara anugerah-anugerah yang ini sebenarnya tidak dalam impian saya lah, terus cuma ini sampingan daripada apa yang kita berikan, yang ini kita dapat, ya. Jadi sebagai pegawai kita jangan mimpi yang ini, tidak, kita buat kerja, biar orang nilai kita. Penilaian ini kita dapat puas lah. Orang nak cakap apa pun kita rasa kita tidak mencuri peluang siapa-siapa.
Jadi ini anugerah yang kita dapat dari segi sepatutnya kita dapat dan kita dapat. Tetapi bila kita dapat, orang akan cakap you deserve it to get all the anugerah yang sepatutnya you terima. Yang itulah saya terima, alhamdulillah. Jadi ini pengalaman seronok bertugas di kementerian, kerana bila kita bertugas di kementerian sebagai pemimpin, apakah yang kita buat, ya? Jangan kita pergi duduk kementerian, duduk jabatan, nanti terus lepas ni pergi di universiti dan sebagainya. Apa yang kita dapat, itu kita dapat, sudah tentu kita dapat. Dari segi naik grade dan sebagainya. Tapi apakah sumbangan kita kepada negara? Macam saya lah, saya boleh berbangga, bukan kata bagi diri, contohnya PAJSK. Ya, semua orang melaksanakan apa yang saya buat paperwork pada memorandum, dan seterusnya sekarang ni buatkan kertas kerja dan peraturan bagaimana melaksanakan PAJSK itu bersama rakan-rakan, bukan saya buat seorang lah, bersama rakan-rakan JPN, BPD yang saya panggil, bersama mencampakkan idea. Maka akhirnya kita dapat laksanakan PAJSK itu dengan semua murid, 5 juta murid yang berada dalam kementerian melaksanakan PAJSK itu dapatkan markah untuk hujung tahun. Jadi yang ni kita punya sumbangan pada negara, dan beberapa SPI, lebih daripada 20 SPI dan surat siaran yang saya terlibat bersama menulis. Ada 2-3 yang saya sendiri menulis dengan perbukanan. Saya yang paling rendah grade, maka saya lah yang menulis. Jadi mereka menyimak dan sebagainya, dan akhirnya dilaksanakan, diwartakan oleh pihak kementerian dan dilaksanakan peringkat sekolah. Ni antara ni, memang orang tak tahu. We are the unsung heroes. Orang tak tahu kita. Tapi this is yang apa kita buat lah. Bila saya balik tengok tiap-tiap hari Sabtu atau Rabu petang, kalau saya cuti, tengok budak-budak pergi melaksanakan co-curriculum, kena hadir dan sebagainya, pakai baju uniform dan sebagainya. This is part kita punya kepuasan samping. Macam kita buat Hari Merdeka kan, kita berlatih 30-40 hari. Sebelum itu berlatih 30 hari tetapi budak-budak berlatih di sekolah, tetapi bila hari persembahan tu, Hari Merdeka tu, 31 Ogos pagi tu, kita tengok, kita duduk tepi tengok budak-budak buat persembahan. This is kepuasan. Orang tak tahu siapa, who is the person beside perancangan ini kan, orang tak tahu. Tak ada keluar di TV, tak ada apa-apa. Tapi yang tahu adalah urusan dalam JPM, JKKM, ya, yang tahu ini kerja kita. Dan kita tahu ini kerja kita, dan our bosses di kementerian tahu ini kerja kita. Ya, sampai satu ketika kalau disebut tentang co-curriculum, Haji Rashid. Sampai satu ketika sebut PAJSK, Haji Rashid. Sebut tentang Merdeka, Haji Rashid. Yang ini ya, jadi rujukan. Bukan kita nak bangga diri, tidak. Tetapi inilah hasil kerja. Sebab tu saya, bila ada pegawai baru masuk, saya cakap, you jangan gah. Memang kita akan dapat di sana sini free, kementerian tanggung. Tetapi apa imbalan balik yang kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya kita punya klien, anak-anak kita di sekolah. Ya, itu dia. Okey. Kita sampai mana tadi? Okey. Terima kasih ya Tuan atas perkongsian yang begitu banyak tadi tentang apa yang telah Tuan capai dan kejayaan yang Tuan dapat. Dari segi apa yang Tuan bagi tadi, memang jelas dan nampak yang memang terlalu banyak pengalaman yang Tuan sebagai seorang pemimpin dalam memahami dasar, juga dalam bidang pengurusan. Pada peringkat saya, bagi saya, untuk saya mengingat semua dasar-dasar tu belum lagi tercapai. Memang jauh dah lagi, dan apa yang Tuan kongsikan tu terlalu banyak dah, memang terlalu banyak, dan memang bagi saya Tuan adalah sebagai pemimpin yang memang cemerlang di dalam bidang Tuan lah. Jadi untuk kata-kata sebelum kita tamatkan temu bual ini, apakah nasihat atau rahsia atau tips yang boleh Tuan kongsikan kepada kami supaya menjadi pemimpin yang cemerlang seperti Tuan pada masa akan datang? Baiklah, terima kasih. Saya sambung balik. Bagi nak mencapai sebagai seorang pemimpin cemerlang, kita ada ilmu pengetahuan, ada ilmu pengetahuan yang tinggi daripada bidang yang kita tugas. Seperti saya jugalah, saya bermula dengan sebagai pegawai sukan, ya, bukan co-curriculum. Tetapi bila saya dijemput dari JPN Selangor untuk melaksanakan beberapa program berkaitan dengan co-curriculum, khususnya menguruskan pusat, masa itu saya masih di Sekolah Menengah Tinggi Syah Kapal. Tetapi saya diminta melaksanakan KRS dan
Pusatku. Jadi saya tidak menolak untuk pergi dihantar berkhusus di ke Kota Kinabalu, hantar ke Kelantan dan sebagainya, saya pergi. Khusus bukan pendek, masa 1 minggu, 10 hari pergi, kita pergi. Sebab bakat kita dilihat oleh bos kita. Kita tak kira bos peringkat mana. Sebab masa saya dipilih untuk menulis memorandum curriculum dulu, saya jumpa pengarah saya, kenapa saya dipilih. Dia tak jawab. Tetapi saya jumpa dia selepas dia bersara. Dia duduk di aman perdana dekat rumah saya balik singgah solat maghrib di surau tempat beliau menginap tinggal sekarang ni. Saya jumpa dia, kenapa bos ramai pengenolong perkara. Masa tu yang masuk di bahagian sekolah masa tu 10 orang baru masuk. Saya diberi taklimat oleh pengarah pada masa tu, oleh Datuk Rasli Ramlan arwah. Dia kata, you datang kementerian, kita dah pilih you. Punya ramai cikgu dekat sekolah tu, kita pilih you all. Apa je punya target datang? Itu je persoalan pertama tu. Macam-macam lah kita cakap, tak payah. Target kita mesti memuaskan kehendak klien kita. Itu tanggungjawab kita utama. Bos ingat. Kemudian keberuntungan saya datang kementerian sebab saya pernah bertugas di jabatan. Jadi pemeringkatan pengurusan tu saya nampak lah. Jadi saya lihat di kementerian ini atau di jabatan atau ke mana lepas ni Puan Rosmini dan sebagainya, bila diberikan kita tanggungjawab, kita study dulu apakah tanggungjawab itu. Jangan tolak terus-terus. Saya biasanya di kementerian, tugasan diberi oleh bos, saya buat dulu sampai jumpa dinding, jumpa bumbung, saya tak boleh bergerak dah, bos saya jumpa pengarah saya. Tetapi masa itu kita buat rujukan, kaji dasar, kaji peraturan, kaji kerja-kerja lepas, apa kegagalan mereka, apa kejayaan mereka. Yang itu perlulah. Pasal persediaan sebagai ketua, kita menghadapi bawahan kita mesti kuat lah. Kita tahu apa yang kita nak buat. Yang itu yang kita kena tahu biasanya. Tapi banyakkan kadang-kadang kita kau buat je lah sebagai ketua, kau buat je lah, nanti kita bincang. Tak boleh gitu. Sebab bila kita dapat tugasan yang nak diserahkan kepada pegawai meja, kita kena study dulu dan kita bincang dengan pegawai meja apa pun nak buat, supaya macam ni lah, bila kita nak makan, jangan minta tukang masak teka apa kita nak makan. Kita beritahu apa kita nak makan. Saya suka mi goreng basah banyak udang, dia buat lah. Jadi kita tidak buang masa menyediakan benda tu kan. Tapi kalau kita masak lah, ikutlah apa yang masak saya makan. Bila dia masak, tiba-tiba kita nak makan, tak kena dengan selera kita, jadi kena buat baru. Sama lah yang macam kita buat paperwork kat kementerian. Besok kalau you pergi dekat kanan dan sebagainya, bila bertugas di universiti, paperwork kita mesti mahir. Sebab itulah mencerminkan kita punya pekerjaan dan hasilan daripada penulisan. Kita bercakap orang tak nampak, tapi penulisan kita, hasilan kita dari penulisan yang dibentangkan di peringkat tertinggi dan besok pengurusan tertinggi kementerian dan di kabinet dan sebagainya, itulah hasil usaha penulisan kita. Ya, baru dibincangkan oleh semua orang kerana dia bukti bertulis perancangan pihak kementerian untuk melaksanakan program besar negara. Kurikulum ni bukan program besar kementerian sendiri, negara. Sebab dia hendakkan murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jadi intelek tu kita dah ada dah, 90% pembelajaran di sekolah itu intelek. That 10% is come from kurikulum untuk murid seimbang. Ya, jadi kata orang, belajar pandai tak ada adab pun tak bagus kan. Jadi adab ni banyak berlaku dalam aktiviti kurikulum. Ya, kita ajar murid-murid. Jadi kalau kita lihat kurikulum ni membuang masa, dia membuang masa. Tapi kalau kita tahu falsafah kurikulum itu apa dia, jadi kita akan berjaya lah. Sebab murid berjaya ni untuk mendidik anak-anak khususnya di sekolah rendah harus ya. Saya dulu mengajar sekolah rendah, lama budak-budak nak besar. Sebab sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, 11 tahun baru besar. Tapi kalau kita ajar sekolah menengah, dia cepat besar. Yang 1 sampai 5 tahun je. Lepas tu dia dah keluar, dia dah besar. Saya mengajar sekolah rendah tu, bila dah besar budak-budak tu? Dia ajar 1 sampai dia 6. Lepas tu dia pergi form 5. Kan? 11 tahun baru kita nampak hasil dia. Sebab itu, rancangan Malaysia kan, biasanya 10-20 tahun kan. Sama juga kita punya dasar 20 tahun, 30 tahun. Sebab tu, bos saya pernah cakap dulu, apa yang kita buat sekarang di Kementerian Pendidikan, hasilnya kita akan dapat 20 tahun atau 25 tahun akan datang. Contohnya macam kita tengok
apa nama tu, kurikulum baru sekolah rendah KBSR kan. Hasilnya sekarang kita nampak. Maksudnya budak-budak berani bercakap. Saya ingat lagi masa dari mata perguruan tahun 1984, kita kena mengajar style KBSR. Saya masa tu praktikal di Sekolah Kebangsaan Baling, Kedah. Ya. Saya mengajar KBSR dalam kelas darjah 1 dengan darjah 6. Masa tu saya praktikal sekolah tu kena dua kelas. PPD masuk kelas saya, cikgu aja mengajar macam mana ni? Masa tu kan style lama. Tapi kita mengajar tu ikut KBSR. Dah hasilnya sekarang lah. Dulu budak tak berani bercakap, sekarang budak terlampau lebih bercakap lah. Sebab dah KBSR tu menjadikan budak-budak berani. Jadi sebagai seorang gurus yang baik, study, dapat terima tugas, study dulu. Kemudian kita sebagai ketua nak mengagihkan tugas pada bawahan kita kena expert dulu. Dan kita bimbing bawahan kita. Dalam pemikiran kita mestilah sekurang-kurangnya bawahan kita itu akan jadi standing dengan kita satu masa akan datang. Kalau lebih, Alhamdulillah. Kalau dia tak boleh dia setanding dengan kita, supaya apa yang kita tinggalkan itu, ilmu yang kita tinggalkan, mereka dapat manfaatkan dan boleh digunakan untuk semua. Jadi itulah hasilan kita. Sebab ilmu ni, kata patah Melayu kan, ular menyusu akal tak hilang bisanya, ya. Maksudnya banyaklah saya sampai kepada orang, tapi peningkatan ilmu yang ada saya ingat sampai sekarang, walaupun saya dah besar 6 bulan, masih lagi pergeliling-pergeliling tu masih lagi dalam ingatan saya. Jadi dalam kurikulum ni saya nak pesan pada Ros, pergeliling utama yang dah berumur lebih 35 tahun pergeliling ni. Saya ingat pergeliling tu bertarikh 2 Januari 1985, pergeliling 185. Di situlah kunci aktiviti kurikulum di sekolah, pergeliling tu. Pergeliling tu dirujuk balik pergeliling 185 sampai sekarang tidak dibatalkan kerana semua ada dalam tu. Bagaimana mengurus kurikulum kat sekolah dan sebagainya. Jadi sekiranya bidang ini sampai kepada Ros atau sebagainya, kira Ros lepas ni matematik, apa dia kunci utama yang kita pegang dari segi melaksanakan matematik itu di sekolah supaya menjadi minat murid, Yang itu saya nampak lah, macam kalau Ros buat PhD matematik ni, apa yang saya nampak lah, kenapa budak-budak tak seronok belajar matematik? Kerana pendekatannya membosankan, menyusahkan. Kenapa kita nak buat pendekatan sekolah rendah? Kalau sekolah rendah, base dia dah kuat untuk matematik, kita buat kat sekolah dan kaedah-kaedah kita perkenalkan, budak-budak seronok matematik. Daripada bandar sampai ke kampung, semua seronok matematik. Jadi bila masuk sekolah menengah, jadi kementerian tak adalah kita cari-cari nanti siapa budak-budak yang mahir matematik dan juga sains lepas sini, ya, kalau kita dah basic foundation dia. Jadi sebagai berbina kerjaya, ilmu dan pengetahuan itu kena ada, dan praktiknya itu kita bergantung pada situasi, ya. Ada yang kita kena autokratik, ada yang demokrasi, tetapi kalau seperti saya ada pendekatan, saya menggunakan dua-dua, demokrasi dan autokratik. Cuma kadang-kadang kita pun ada mood kita kan, jadi mood itu tak kat tepi, sebab kadang-kadang pegawai saya di kementerian, ada 2 saya punya pegawai di JPM. Saya cakap tak pernah betul. Itu saja yang dia bangkang. Tapi saya, pada masa itu memang saya nampak macam dia ni nak memperlekehkan saya. Tetapi selepas habis mesyuarat, apa yang saya catat yang dia cakap ada kebenarannya. Sebab dia di jabatan, kita di kementerian, kita tak rasa apa pun salah. Tapi bila di jabatan nak sana tu benda, kekangan-kekangan yang di kementerian tidak ada jabatan. Sebab di Jabatan Johor contohnya, peraturan kewangan dia tidak sama dengan Jabatan Negeri Selangor. Selangor dengan wilayah Persekutuan sama sebab kita AG sama. Tapi di Johor, di Kelantan, di Terengganu berbeza. Yang tu kita kena dengar apa masalah-masalahnya. Jadi rungutan bawahan ni mesti jadikan pedoman kita utama. Kenapa? Contoh kan, kemudian nilai kemanusiaan, ya, sebagai bos nilai kemanusiaan. Saya lihat kalau orang perempuan yang tak kahwin ni, Ros, dia kena jadi bos sikit nilai kemanusiaan dia, sebab dia tak rasa apa orang yang berkahwin. Minta maaf lah, ni saya pada yang saya nampak. Saya pernah ada beberapa pegawai kita yang bos-bos saya yang tak kahwin lah. Tapi yang dah kahwin dia banyak. Tapi orang perempuan jadi bos ni dia cerewet sikit. Itu biasalah. Detail dan banyak bos saya perempuan
Tetapi kepuasan bekerja mereka tu nampak hasil dia, ya. Sebab saya terlibat dengan PADU, terlibat dengan KPPM, Datuk Habibah dan sebagainya, Datuk Noriza dan sebagainya. Mengajar saya lah, dalam umur saya dekat 60 masa tu, mengajar saya erti kesabaran dan erti penjelasan. Bila kita berurusan dengan pegawai-pegawai dasar, khususnya Datuk Habibah, KPPM, beliau expert tentang dasar. Jadi bila kita cakap tentang dasar, kita mesti tunjukkan dekat mana weakness of yang kita nak tunjuk pada dia tu. Kalau weak, kalau good is good, yang itu dia setuju. Tapi kalau kita bercakap hanya sekadar hiasan percakapan, memang kita akan dibelasah lah kesilapan kita dari segi penerangan dan sebagainya. Jadi sebagai ketua yang baik, hormat kepada kita punya bawahan, kerana mereka punya kerja merealisasikan impian kita, dan banyak yang kita dapat kerana sokongan orang bawahan kita, ya. Contohlah macam Hari Merdeka, anugerah dan sebagainya, kerana rakan-rakan di JPN, PPD dan sebagainya menampakkan perancangan saya itu berjaya, dan hasilnya kita dapat bersamakan seluruh budak-budak sampai sekarang. Betul-betul. Dan jadi kenalan lah. Saya walaupun saya dah lama tinggal di sekolah, tapi ramai lagi budak-budak siapa yang menguruskan mereka, budak-budak yang terlibat mereka jumpa panggil tuan dan sebagainya. Ingat tak tuan, saya kenal Merdeka sekian-sekian, mana kita nak ingat ramai sangat kan. satu saya 4,000 budak, 2,000 Selangor, 2,000 KL, mana ingat, tapi budak ingat itu. Sebab kita berucap di depan macam persembahan padang, you all tunjuk contoh dan sebagainya, dia ingat kita Cikgu Ros, Cikgu Siti dan sebagainya, dia ingat. Sama juga Cikgu Rashid, dia tetap bagi cikgu lah sampai sekarang walaupun dah besar, Cikgu Rashid. Jadi sabar dan penting lah, jangan ikut mood lah, ya. Kalau mula mengambang ke yang macam tu, sebab kita dilihat contoh oleh bawahan kita. Kalau kita baik, dia akan, sebab saya merasakan bila saya tidak sangka dalam tempoh PKP ni, bila saya diraikan semasa saya bersara, dia orang tanya saya satu je, Cik Rashid nak apa? Saya nak bagpipe, itu je. Dan direalisasikan hari bersara saya tu, saya diiringi dengan bagpipe lah, Outlight Sang punya lagu, dan diarak untuk masuk dalam kereta dan membuat barisan. Itu semua saya tak tahulah, itu rancangan daripada pegawai-pegawai bawahan saya di kementerian. Jadi kita rancang, buat, puaskan hati semua pihak. Memang dalam kita melaksanakan tu ada yang tak puas hati, itu perkara biasa. Jangan ikutkan sangat. Cuma kita punya counterpart, kita punya bos tu, kita kena jelas pada mereka, jangan buat shock sendiri lah. Maksudnya bila kita nak buat, kita maklum pada bos kita. Bila berlaku sesuatu, bos dah tahu apa yang kita buat, dia tak ada terkejut lah. Ini pengalaman saya di kementerian. Dia ada pemeringkatan daripada pegawai meja, kita mesti dapat kebenaran KPP, kebenaran KPP, kebenaran timbalan, pengarah, baru pengurusan tinggi dan sebagainya. Kita tak boleh, kita pegawai meja walaupun KPPM tu abang kita ke kakak kita tak boleh terus jumpa dia. Itu tu kromo dia, kata Jawa kan, ada peraturan-peraturan yang mesti ikut. Itulah dulu terus. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan atas pesanan dan nasihat daripada Tuan. Segala perkongsian daripada Tuan telah memberi kesedaran pada saya bahawa menjadi pemimpin bukanlah sesuatu yang mudah. Terima kasih juga untuk motivasi dan semangat sebagai pemimpin yang cemerlang. Memandangkan masa pun mula mencemburi kita, saya terpaksa menangguhkan temu bual dan perkongsian kita hari ini. Dengan ini saya minta maaf sekiranya terkasar bahasa sepanjang temu bual, dan akhir sekali saya memberi Tuan sedikit ruang. Sekiranya Tuan ingin menambah atau memberikan kata-kata akhir sebelum sesi temu bual kita selesai. Silakan Tuan. Akhirnya saya mengucapkan sabar dan tahniah kepada Ros yang terus bersemangat menyambung pengajian. Semoga menjadi idola kepada rakan-rakan lain di sekolah. InsyaAllah. Jadi kepada rakan-rakan yang lain, jangan ingat kita buat PhD, kita ada kat sekolah rendah, kita tak lebih mana, tidak. Kita mesti mengambil peluang. Ya, saya sambung master saya di kerana umur saya dah lewat masa tu, nak dapatkan beasiswa semua tak dapat. Kerajaan nak buat cuti dan tak dapat. Saya buat di Unicel bersama Cik Masin, Cik Mat Syah, dengan kebiayaan sendiri.
Kerana cabaran, jadi saya memorandum, saya dijaga oleh 3 doktor di IPRD. Pandangan saya tidak diterima walaupun saya bercakap tentang bidang saya, mereka bidang lain. Dari sana saya berjanji pada diri saya 2005 tu saya clear saya punya paper, 2007 saya grad saya punya masters. Kerana saya janji pada diri saya akan ambil pelajaran seterusnya kerana diorang cabar saya. Maksudnya apa yang ditegur tu ada benar ada tidak benar, tetapi itu pandangan dia sebagai seorang doktorat yang bertugas di kementerian dari segi dasar dan sebagainya. Tetapi kita bercakap tentang bidang kita, tetapi kita jangan mudah putus asa lah dan mengalah. Bila dia cakap tersalah, no, saya cakap dia kena buktikan kena bersalah dan saya akan buktikan kena betul. Begitu. Jadi bila duduk di atas nanti, saya cadangkan pihak terus expert dengan paperwork. Paperwork ini yang boleh angkat kita ke atas. Kalau kita boleh pandai berceramah tapi paperwork tak ada pun tidak boleh ke mana lah. Jadi sabar. Bila menjadi cikgu-cikgu yang berkahwin ni sama belajar ni banyak halangan, kecuali kalau pasangan tu cukup-cukup understanding. Tapi kalau anak-anak dah besar senanglah, anak kecil susah sikit. Tapi orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Itu pegangan saya. Buat yang baik lah maksudnya. Kenapa cikgu-cikgu lain boleh buat masters, PhD dan sebagainya, kenapa kita tak boleh buat? Adakah masa 24 jam yang ada pada dia tu tak sama dengan 24 jam yang ada pada kita, kan? Sebab itu itulah kata-kata semangat saya kepada Ros dan rakan-rakan yang lain. Teruskan belajar, sebab belajar ni sampai ke liang lahat, banyak ilmu kita belajar, banyak yang kita dapat dan kita boleh sumbang balik pada masyarakat. Itu dululah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Tuan, dan harap kita dapat bekerjasama lagi pada masa akan datang. Terima kasih Tuan. InsyaAllah, terima kasih.